ini satu hal lagi saya, apa punya mengarut ni saya melihat ini satu lagi apabila ini bagi saya mengarut dan agak kurang menyenangkan apabila Yang Berhormat Menteri Komunikasi Sardar Fahmi Fadzil mendedahkan katanya bahawa rakyat berhak untuk tahu bagaimana wang sejumlah 700 juta ringgit digunakan bagi iklan dan publicity yang dibelanjakan oleh dua kerajaan terdahulu. Itu dia kata mengarut ni segala. Bukan Sardar Fahmi Fadzil mengarut. Mengarut kalau wang sejumlah itu sejumlah 700 juta digunakan bagi tujuan iklan dan publicity. Sedangkan saat-saat tersebut, rakyat berada dalam kesusahan. Negara berada dalam keadaan ekonomi yang merudum. Waktu zaman itu bagaimana ada juga rakyat yang bunuh diri. Ada rakyat yang hancur perniagaannya apabila dilakukan PKP dan sebagainya. Tapi kalau menurut Sardar Fahmi, dia kata, rakyat perlu tahu bagaimana 700 juta bagi untuk tujuan iklan dan publicity dibelanjakan oleh dua kerajaan terdahulu. Jadi dalam satu catatan media sosial, beliau berkata perbelanjaan itu adalah sangat besar. Memang besar, saya. Memang mengarut, saya. Ini memang mengarut, saya. Sebab itu katanya rakyat berhak tahu bagaimana 700 juta itu telah dibelanjakan. Sama ada semua direkod dengan baik atau jika ada sebarang perkara yang melanggar undang-undang perlulah diketahui. Jadi media sebelum ini kita melaporkan bahawa kerajaan persekutuan membelanjakan sehingga 700 juta untuk kerja pengiklanan, promosi dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan untuk tempoh daripada tahun 2020 hingga 2022. 2 tahun saja. 2 tahun saja. Ini yang dilaporkan oleh media bernama. Jadi perbelanjaan berkenaan digunakan oleh dua pentadbiran terdahulu dalam menguang-nguarkan pencapaian dan usaha kerajaan. Saya melihat kalau benarlah itu berlaku, memang mengarutlah. Mengarut saya. Tapi masih lagi ada orang menyokong dan sebagainya. Sebab itu kita mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri untuk membersihkan. Banyak sangat saya. Ini bukan semut, ini bukan anak-anak. Banyak sangat. Dulu saya dah berkatakan bahawa kerajaan kita diibaratkan seperti kain putih yang telah pun kotor. Dan ada yang mereput apabila ekonomi kita dalam keadaan sekarang ni. Kalau tidak dilaksanakan dengan tuntas, saya rasa sesuatu pada negara ekonomi kita ni akan bertambah hancur. Itu keadaannya saya. Macam mana saya dedahkan semalam. Kalau ada pula kalangan pihak-pihak tertentu yang khawatir, bimbang tentang diri mereka akan diseret ke muka pengadilan. Ya, saya pacu pada pacu 207 bilion tu kerajaan Jepun beri pada waris buruh paksa macam mana? Itu belum terbuka lagi pacu. Banyak ni saya. Orang putih kata there's a lot of skeleton. Banyak kerangka-kerangka yang tersembunyi di dalam almari. Kalau mengikut pernyataan Yang Berhormat Presiden UMNO, dia kata banyak sangat bangkai-bangkai tikus yang tersembunyi. Ini yang berlaku secara. Jadi perlulah kita membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan bila adanya usaha untuk menjatuhkan beliau melalui macam-macam usaha lah saya merasakan ini mengundang ketidakstabilan politik. Kalau ini berlaku, apa jadi pada negara kita? Pelabur-pelabur sudah pun standby. Tahun baru ni menjelang Januari, sekitar dalam 310 bilion pelabur-pelabur akan datang ke negara kita untuk membawa pelaburan. Tapi kalau ini tidak diselesaikan, tentulah mereka hilang keyakinan. Saudara Kin Lay, dia kata, Menteri Komunikasi jangan cakap saja, tapi kena buktikan. Itu saya bersetuju, Saudara Kin Lay. Dan Saudara Rizal, dia kata membazir saja. Memang membazir. Saya kalau 700 juta, bukan sikit saya. Kalau setakat 7 juta tu boleh tahan juga saya. Tapi saya rasa kalau kita nak cari jalan untuk mempopularkan persoalan-persoalan bagaimana murninya kepimpinan, saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton satu video yang dapat pada saya. Ini bagaimana murninya hati dan jiwa Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia sewaktu menyambut perayaan Christmas baru ni. Saya terkesan sebab walaupun beliau beragama Islam,
keturunan Melayu, beliau menyantuni. Saya rasa mungkin ini mungkin keluarga India tapi mereka beragama Kristian menyambut Christmas. Kalau ada video tu saya nak tengok, nak tayangkan saudara. Selamat malam, Mak. Adik sihat? Merry Christmas, ha? Ayalah, sorry lah. Baru balik daripada Kuala Lumpur. Lama. Sihat, Ma? Amal Ada sihat? suara? Sihat semua? Ini doktor tetap orang saya kata saya kat sini. Kari sudah siap? Kari sudah siap? Ini tengok lah. Okey, Kak. Dah makan semua? Ni the best chapati and best kari kambing sini. Saya panggil kita pilot datang. Ini petang saya mau balik. Saya mau sampai juga itu mau malam sebab saya sudah jadi nama orang tahu. Mau makan sekali ya. Saya makan kan. Sudah makan, Amal sudah makan belum? Sudah. Makan Mak. Amal sudah makan belum? Belum. Saya makan sekali. Ngap, makan. Ini untuk Amal. Belanja makanan apa semua. Ini duit raya lah, duit raya. Tak apalah, ini angkatlah. Saya sudah makan. Kalau tak, saya tak mau datang. Ini gambar jangan lupa tengok. Setiap malam pun tengok. Tahu? Jangan lupa makan ubat. Apa-apa nanti beritahu saya. Itulah. Ini chapati baik ni malam. Mutton curry pun tidak. Ini curry pun. Okey, Mak. Thank you, Mak. Selamat. Saudara lihat saudara, begitu murni jiwanya saudara. Ini bukan main-main. Ini saya rasa video begini bukan kena wang pun. Kalau nak memuji bagaimana mesranya seorang wakil rakyat menyantuni hadir di hari perayaan Christmas, saya rasa tak ada kena wang pun. Tapi mereka berbelanja sampai, kalau benarlah sebagaimana tuduhan atau kenyataan saudara Fahmi Fadzil sampai 700 juta, memang membazir, memang mengarut lah. Lihat sini, kalau kita ada video mesra antara rakyat yang berbeza kaum. Pertama, Dr. Akmal ini dia orang Melayu. Dan dia hadir di rumah keturunan India tu yang beragama Kristian, menyambut perayaan bukan Deepavali saya, Christmas. Boleh mesra macam seorang ibu pada anak. Saya melihat video tersebut, tersentuh hati saya. Ini tak perlu duit pun saya. Kalau semua wakil rakyat, semua pemimpin UMNO begini, saya kata mereka akan menjadi idola pada rakyat. Saya ada satu lagi video, saya nak minta tolong kalau ini saya boleh tunjuk ni. Ini antara Melayu dengan Cina pula saya, yang diwawarkan kata kononnya UMNO ni menjilat DAP dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ketua Pergerakan Pemuda begitu murni sifatnya saya. Saya tengok benda begitu, saya kata kalau inilah yang dilakukan oleh setiap ada tak ada? Oh, yang besok. Okeylah, tapi mungkin besok saya akan siarkan saya. Kalau begitu sifatnya antara rakyat, sebab itu saya katakan antara pemimpin dan rakyat berpisah tiada. Dan apabila dikatakan 700 juta, Saudara Azwar Abdul Hamid, memang terbaiklah yang Muhammad Saudara Dr. Akmal. Saya tengok benda itu, saya menitik air mata saya. Kerana seorang anak manja, Dr. Akmal, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Dan beliau menyantuni, dia panggil Amar ada ke? Dia pun sambut. Sampai tu nak balik tu, bagi pula duit raya, macam ampau lah saya. Dan saya lihat sendiri dia suap, lepas tu, makcik tu pun suap ke dia. Artinya hubungan sebuah ukhuwah setara. Jangan lupa saudara, saya bila lihat itu, saya teringat cerita-cerita yang saya dapat, ada ustaz-ustaz cerita pada saya di surah-surah dari masjid bagaimana sikap Rasulullah apabila baginda Rasulullah dimaki hamun oleh wanita Yahudi di pasar di Madinah. Kerana setelah Rasulullah wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya pada anaknya Aisyah, "Ya Aisyah, apakah lagi tindakan atau perbuatan Rasulullah yang tidak aku lakukan?" Aisyah kata, "Ayahanda, pergilah ke pasar. Ada seorang wanita Yahudi. Kerja dia memaki Rasulullah. Tapi baginda Rasulullah tetap menyuapkan mulutnya dengan roti.
Jadi apabila Saidina Abu Bakar Siddiq pergi ke pasar melihat, memang benar ada seorang wanita Yahudi, kerja lain tak ada. Dia buta saya. Dia maki Rasulullah macam mana, macam-macam lah. Tapi dia dengan lembutnya, dia duduk bertempuh depan wanita Yahudi itu. Dia ambil roti, dia suap. Mula-mula makan, okey. Suapan kali ketiga atau kedua, maka ditepis oleh wanita Yahudi itu. Dia kata, kamu pun sama juga. Tak betul orangnya. Selalunya yang hantar, yang menyuap pada aku, ini begitu lembut, sedap, enak aku rasakan. Maka di situlah Saidina Abu Bakar Siddiq menitiskan air mata. Dia kata, ibu, sebenarnya orang yang kamu caci itulah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan aku ini hanyalah sekadar khalifahnya, adalah sahabatnya, bapa mertuanya. Tapi yang kamu maki itulah baginda Rasulullah. Jadi saudara, itu sifat sebagai umat Islam kita. Apa salahnya saya tengok tadi bila dia suap pada wanita India tu. The best dapati katanya, mungkin kambing ke ayam. Memang saya tengok, saya mengharapkan kalau tercernalah suasana begini di negara kita ini, inilah yang saya harapkan, hadir seorang pemimpin yang mulia hatinya dan tidak ada batas pemisah. Jangan bila nak pilihan raya baru pergi cari. Jangan waktu nak pilihan raya baru nak suap menyuap makanan. Ini tak ada, dia jadi wakil rakyat. Dia menyantuni rakyatnya, dia pergi merayakannya dan bagi makanan, suap menyuap. Saya tengok saya ucapkan tahniah dan syabas pada Ketua Pergerakan Pemuda. I'm proud of you. Sebagai warga UMNO, saya menyanjungi tinggi tentang apa yang anda lakukan. Semoga anda terus memimpin Pergerakan Pemuda dengan berhemah tapi tegas. Kita jumpa lagi besok saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.